Assalamualaikum semua. Apa khabar? Kita bersiaran lagi. Alhamdulillah. Hari ini hari ke... Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Salam. Miron. Hari ini hari ke berapa, Miron? Kita live. Hari sebelah. Oh, hari 11 ini lagi 3 hari. Alhamdulillah, Tiga Alhamdulillah. hari. Kita dah bersiaran selama 11 hari tanpa henti, Oh, tak lah. Alhamdulillah. So, Lepas tadi kan baru Ena kata sambung kan. So apa hmm. plan? Nak continue lagi 14 hari. Ui, tahu kita rehat dulu kejap. Lepas tu kita sambung lesson macam seminggu 2 kali ataupun seminggu 3 kali, insyaAllah. Okay, good. Bila Kita bila dah ya ada. waktu bila ya waktu peaknya? Apa saya macam yang malam tu confirm lah. Cumanya Ha. tak silap aku hari Khamis atau hari Rabu. Lebih kurang macam tu lah. Khamis Rabu. Oh, boleh Khamis kot Rabu Khamis Rabu. ataupun malam Jumaat pun okey juga. Bukan malam Sabtu tu. Hmm. Boleh. So hari ni kita bincang topik pasal ni Depresi Boleh. ekonomi. Ha. Depresi ekonomi semasa COVID-19. Ya, Musali memang topik ni adalah topik yang hangat juga lah dibincangkan dan dibahaskan, sebab sebelum ni kita pun rasa macam lockdown yang pertama ramai orang yang depresi jugalah sebab dia tak boleh buat apa kan, lockdown. So kita akan bincangkan jugalah hari ni kalau ada tips-tips dan kalau ada apa macam cadangan untuk mengelakkan depresi, insyaAllah kita akan terangkan. Nanti kalau siapa-siapa yang baru masuk dekat sini, saya nak ucapkan selamat datang. Jangan lupa follow kita punya page. Nanti kalau ada live, nanti ada notification. Nanti kalau ada komen ke apa ke, boleh letak dekat ruangan komen. Nanti kita akan jawablah satu-satu. Macam tu lebih kurang. Apa belum ada lagi, kita tu masih lagi menunggu. Belum ada yang ni menonton. Okay, good. Selamat menonton siapa-siapa yang baru join. Kalau boleh komen sikit lah dekat ruangan komen. Kita boleh berkenalan ke apa ke. Hari ni tajuk apa? Hari ni tajuk depresi ekonomi. Depresi ekonomi semasa COVID. Ekonomi ni aku tak adalah pandai sangat, tapi boleh lah sikit-sikit. Dan depresi pun kita bukannya orang yang pakar dalam ni kan. Apa? Nak Depress. nak handle depresi. Tapi Tak mestinya, tapi sebab kita dua-dua berniaga, so at least daripada situ kita boleh cerita dah kan. Sebab ada yang aku baca kan, cara-cara macam nak kontrol depresi ada banyak. Biasa macam tu kita bincang kejap lagi lah. Dah depress tak time COVID ni. Untuk yang PKP pertama tu kurang sikit. Sekarang ada sikit lah. Sebab kan ini yang bagi pendapat aku lah. Sebab kan dulu PKP pertama tu orang masih lagi ada simpanan kewangan lah. So kurang depresi. Tapi sekarang dah sekarang dah PKP yang ketiga. Ini aku rasa orang ramai bukan ramai lah, macam kemungkinan ramai yang depresi disebabkan oleh dia punya kewangan tu ataupun simpanan tu dah kurang, so dia agak risau and then depresi, nak cari langkah-langkah nak keluar daripada benda tu, nak cari income lagi. Dia agak aku rasa macam tu lah yang ketiga ni. Tambah-tambah kalau bisnes pula lah kan, kalau staff betul. kan, then dia problem juga sebab maybe ada bantuan, dulu ada bantuan kan, gaji kan. Ada. Banyak jugalah. Sekarang ni agak kurang, so dia agak merisaukan. Itu yang aku rasa mungkin ramai orang yang akan ada depression. Especially lagi kalau yang berniaga. Kalau yang kerja tu okey lagi. Kalau kerja pun dia ada depression dia juga.
Ada, tapi kalau depression duduk rumah pun kadang-kadang boleh depression. And maybe dia gaji dia pun bagi gaji half macam mana tak ada juga kan. Ada yang cuti tanpa Ataupun cuti gaji. cuti tanpa gaji kan. Ada. Hari Then ada tu hari tu dekat Ipoh lah hari tu yang masa PKP 1 ataupun yang selepas tu ada yang macam kes bunuh diri disebabkan oleh depression. Ada. hmm. So kita pun cuba untuk mengelakkan lah benda-benda macam tu. Sebab kalau kata PKP 1 tu maybe sebab ada bantuan daripada government, daripada KWSP kan. Tapi yang second ni baru tahu kata ada yang dah pi menghadap ke bawah Duli Tuanku Sultan yang di-Pertuan Agong kan. So untuk dapatkan untuk minta Agong bagi ke suggest untuk ni lah kan, untuk ada bantuan. So tadi aku tengok ada Lim Guan Eng kot beritahu kata Agong setuju untuk ni lah, untuk bantuan bank kena bagi ke moratorium ke apa kan. So, itu pun salah satu bagus sebab mengurangkan lah. Tapi bank pun dia actually dia ada dia punya, tapi kalau dia bagi moratorium pun dia still collect. Katakanlah dia bagi 6 bulan. 6 bulan tu still dia akan ke depan juga nanti. Dia panjang yang setahu aku yang moratorium ni untuk golongan-golongan B40 dengan M20 saja. Kalau yang M20 tu still jalan lagi. So dia kalau bawah ni Durian Halali infak tu still on duk bagi bantuan. Kita pun sekarang ni work on macam nak bagi bantuan dekat orang yang kena PKPD. Yang tu lagi teruk lah. Macam kita PKP still boleh beli barang kan. Dia kalau PKPD ni orang dah tak boleh keluar beli barang lah. Dia memang kena kawat. So lagi tinggi depresi dekat situ. Sebab dia tak boleh keluar kan. Apa yang Durian Halali buat untuk grup PKPD ni? Jadi kita dah pergi dah mohon untuk bagi bantuan dekat kawasan yang terkena PKPD ni lah. So, ada list nama ke ataupun mereka mai approach je macam mana? Sebab kita tak boleh masuk dalam kawasan PKPD. Kita hanya bagi dekat dia punya macam person in charge ataupun agensi yang mengurus. Kalau dekat situ dia ada pusat kawalan operasi bencana tak silap. Yang tu under bawah MKN lah. Nanti diorang ni yang akan bagi serahkan kepada orang kampung dalam tu lah. Okay. So itu salah satu cara juga lah. Sekarang nak tunggu approval. Lepas tu kalau dah settle, kita akan dalam 2-3 hari nanti kita akan hantar terus lah. So itu banyak tu kawasan-kawasan situ lagi orang yang depresi. Tak boleh keluar kerja, tak boleh pergi mana, duduk rumah. Itu memang ada kemungkinan ada macam orang counselling yang akan manage dekat situ. So, tapi kalau situasi COVID sebenarnya situasi COVID sekarang ni dia agak macam kita pun memanglah sampai dah setahun dah setahun COVID kan. Tapi still macam kita masih lagi dalam situasi macam tu. So kita ada rasa macam bila nak habis. Jadi orang rasa perang macam tu, stres duduk ni bila fikir macam tu. Sebab dia depresi tu yang aku tengok lah, macam ada orang yang less fortunate ni yang tak boleh keluar kerja ataupun dia memang menega. Tapi ialah satu dia dah kena tahan daripada keluar menega and ada PKP lah, lockdown apa semua. Dia lagi depressed tengok kes tak turun and kes tak turun satu, lepas tu dengan orang yang tak follow SOP ataupun tak lockdown sekali. And sebab tiba-tiba kilang ada yang banyak boleh kerja and surat MITI lah apa semua kan. Iaitu site yang minta approval. Lepas tu yang site yang tak minta approval pun ada juga yang boleh keluar kudar, dia just operate senyap-senyap kan. Even ada juga law office yang kena dekat Penang tak aku. Dia 10 orang staff tak aku.
So Oh dia my buka god. office. Kalau office lawyer boleh buka lah. Actually kalau kata ada surat pada MITI tu pun corporate Bukan yang ya. convey saja. Then kalau yang tu maybe masa rush tu dia tak ada. Dia tak ada surat kebenaran pun semua. So problem lah. So orang yang ikut SOP, yang ikut lockdown, yang sangkut. Contohnya macam partner aku, dia kata aku nak keluar pi bank, problem lah ni. Lepas tu tengok kes hari ni dah 6-8. Then continue pula. Dia kata aduh kacau macam ni. So dia tu baru partner aku. Orang lain yang duk kerja buka gerai ke kan, yang memang kena kerja tiap-tiap hari. Jenuh kan. Macam aku pun self-employed. So kalau tak buka office ada problem lah juga. Walaupun boleh control lagi. Tapi yang setengah orang yang kita tahu kalau tak buka office macam mana nak berniaga? Tak buka Betul office, betul. kalau tak buka Betul kedai macam betul. mana nak berniaga? So sebab tu aku tengok depression tu boleh mai daripada benda macam tu. Lepas tu lama-lama yang kawan yang ikut SOP ni, yang follow lockdown ni, dia pun akhirnya dia pun keluar. Depress Dia juga. stress. Tanpa-tanpa tengok tim kayangan ke, geng-geng politik ke. Hari ni baru seorang kena denda baru 1,500 tak pakai mask. Adalah kalau macam ni. Lepas tu geng ni pun jadi stres tu tengok orang lain Oh keluar betul. macam tu lah. So dengan depress daripada segi ekonomi ni, dengan tengok orang kes tak turun, so macam mana nak buat? Macam mana dia nak buat? Adakah dia kena comply means tak boleh Orang lain. dapat income. So Betul dia banyak. jadi macam tersepit. So aku tak tahu sama ada government dia kena ada satu mekanisme untuk control balik betul-betul lockdown, macam lockdown first dulu kan. Lockdown first tu nampak okey. Bila dia lockdown tu kes memang drop. Slow drop. Aku tak ingat berapa depa start waktu depa lockdown tu, jumlah kes masa tu berapa. Aku bukan 9,000 tak aku. Masa sebab kita dulu 9,000, sikit je. Sikit je. So maybe dia cepat. Lah ni sebab kes Tapi masa hari banyak tu juga lah sebab 9,000. punca-puncanya So ni. dia dah reduce tu lambat. Nak lockdown sampai Betul. bila? Sampai hang boleh hit dua digit saja ke, 3 digit saja ke, boleh sampai 1,000 saja ke. Then dia turun, lepas tu dia naik balik, turun. So takkan tak sampai lockdown sampai setahun. Yang tu pun nak buat. So lockdown first tu nampak hasil. Alhamdulillah memang sampai zero. Tapi yang ni yang takut ni. Aku ada tengok dekat Instagram kan, orang cakap dia macam PKP 30, 30.0. Weh panjang lah. Panjang lah. Dah memang Tapi kan, dia kalau lagi berkali-kali panjang tu. lagi stres ni. Betul. Sebab apa kan? Ya. Sebab dia kalau macam kita yang boleh keluar kan, kita actually banyak juga yang risau. This depression ni sebab kita terlalu risau kan. So macam contohnya kita kan, risau kalau kita nak keluar, biasanya macam kita kena jaga-jaga lagi. Bukan ada muka maksudnya kita kena jagalah kita punya jarak apa semua. So benda-benda macam alamak nak kena keluar, kena jaga-jaga. Orang pun rasa macam alamak, macam rasa stres tu benda-benda macam tu. Tapi nak buat macam mana kan, kita kena ikut jugalah. Selagi kes ni tak turun, selagi tu kita terpaksa ikut SOP yang sedia ada ni. Aku tak keluar satu lah, takut kena berjangkit. Itu sebab kadang-kadang kita terlalu risau tapi kita terpaksa keluar. Betul. Macam nak beli barang ke apa kan. Nak beli barang apa semua. Orang pun dah macam lama nak keluar pun risau, dia macam stres apa semua. Tu yang bawa bila kita fikir-fikir rasa macam depress juga boleh dah keluar even kalau ni kan, sebab dia pun bagi keluar kan, satu kereta 2 orang, lepas tu 10 km radius kan. Cuma kalau ada keperluan lah, kalau tak ada keperluan aku tak keluar. Tapi satu lagi yang merisaukan kan, kita bila kita keluar actually kita dah jaga SOP dah, okey, semua okey, lancar je semua apa. Tapi bila berjumpa dengan orang yang lain, so orang lain macam kita pergi supermarket kan, dia dah tulis dah situ 6 orang je boleh masuk. Tapi ada juga orang-orang yang lain yang
mungkin tak patuh SOP lah maksudnya. So kita pula terpaksa berjaga-jaga dan kita pula rasa macam better aku pergi keluar lah. Aku safe lah, selamat lah macam tu. So risau lah macam tu. Macam aku kalau tengok orang ramai sangat tak masuk lah, malas. Ha, dia kita ikut kita macam berbaris apa semua kan. Ha, Tapi ha. bila orang lain dia selamba je masuk. So kita pula rasa risau macam tu. Itu yang agak macam merisaukan lah. And then, itu yang bila kita terfikir-fikir benda tu rasa macam kita stress, depression, boleh bawa kepada depression lagi-lagi kalau orang yang terkena kesan-kesan COVID ni. Nak katakanlah kita boleh bagi solution. Actually kita tak tahu solution apa nak bagi kan, depress tu ekonomi kan. Cuma you kena bagi tahu pada orang lah. Pada aku hang kena communicate, bagi tahu adik-beradik ke, jiran-jiran ke. Sebab ada juga lorong aku itu dia geng yang kena quarantine ni, Gelang Pink kan. So kita just bila ada berjiran ni tanya api lah kan, dia dah tak boleh keluar kan, lepas tu kita just bagi tahu je lah kan kalau kata ada yang perlukan apa-apa makanan. Sebab kadang-kadang aku tahu stok maybe ada tapi cemuih lah kalau kena kuarantin Gelamping 14 hari tak kecemuih namanya kan. Makan benda yang sama. So ada yang request buah, ada yang request ayak nyok. So yang mana aku sempat tapi kena bagi tahu kan, bagi tahu je lah kata kami kena kuarantin Gelang Pink, ada problem sikit lah maybe, nak beli barang pun tak boleh sebab tak boleh keluar kan. So duit maybe lah tak diperlukan, tapi bab makanan tu lah, makanan yang maybe dah stok makin kurang, dia pun tak standby, maybe dia tak standby sebab tiba-tiba kena Gelang Pink kan? Stok makanan tak tahu. So kena bagi tahu, kalau tak bagi tahu then problem. Tapi aku tahu ada NGO yang bila dia tahu ada rumah sekian-sekian kena Gelamping, depa dah prepare lah nak hantar bantuan apa semua. Depa ada prepare. Tapi betul lah macam kan, kalau nak kawal depression kita kena cari macam community yang kita boleh berbual. Kalau kita macam kena quarantine, biasanya lah macam seorang-seorang duduk dalam bilik tu, lagi dia akan jadi depressed, macam-macam dia fikir. Sebab dia fikir dia punya keselamatan, dia punya kewangan, anak-anak dia contohnya macam mana, keluarga dia macam mana. Lagi better cari community yang boleh kita berbual ke, at least dia kena bercakap lah dengan someone. Ada macam kawan-kawan aku yang ada kena kuarantin lah, bukannya positif tapi baru kuarantin pun dah stress, depression. Lepas tu dia macam kita yang tak kena kuarantin ni bolehlah spend time untuk dia, biasanya sejam sehari ke, untuk buat tanya apa masalah dia ataupun barang macam tadi, barang-barang apa tak cukup, beli something ke, tolong-tolong. Itu sangat membantu sebenarnya untuk kurangkan depression orang yang lagi-lagi masa COVID ni. Kalau masa COVID ni dia bagi aku dia fokus lah pada tajuk COVID ni. Tapi untuk elak daripada depress ni adalah few yang tips aku duk baca, bukan baca lah, dan kita apply. And too much overthinking pun problem juga. Tapi yalah, kalau kata dalam keadaan depress waktu COVID ni, dia tak boleh nak elak. Masalah duit tak ada ni, nak kena macam mana nak make income, so tak payah juga. Tapi kalau di luar COVID, kalau kata ada berhadapan dengan isu-isu depress ni, satu, aku jarang nak overthinking kan. Aku just dia ada certain problem hang kena settle cepat-cepat, ada certain problem hang let go, lama-lama dia settle sendiri. Lama-lama seluruh dia akan settle. And so yang aku tengok member aku, dia style dia macam ni, dia benda tu kalau tak jadi lagi hang tak gaduh nak fikir. Sebab kami apply pada kes-kes kes-kes jenayah ke, kes-kes bankrupt ke, yang mana kalau kes jenayah ni baru kena tangkap duk fikir duk dalam penjara dah. Dia duk fikir dah kena penjara dah. So bila dia jumpa kami nasihat dia, kami kata benda hang tuduh pun belum kena remand lagi, belum jalan bicara lagi, hang dah fikir duk dalam penjara dah.
So bila dia tanya, dia kadang-kadang dia jam soalan dia tu. Nanti kalau bicara nanti saksi ni nak main, saksi polis ke apa nak main, macam mana nak buat? So kami kata lah, benda tak sampai pun. Benda tak Betul. sampai lagi part tu. Tak jadi lagi. Han tak hidup fikir lagi, relax tu. So kita fikir, ya contohnya maybe Han nak kena tuduh esok. Then kita plan macam mana nak tuduh esok, nak buat macam mana. Then dah lepas tuduh tu, apa lagi kita nak buat. So dia kalau too much thinking pada benda yang tak nampak lagi, yang belum lagi jadi, dia lama-lama hang jadi stres. Lama-lama katakanlah kapasiti otak hang, benda tu ada 100%. Anduk fikir benda tu dah effect 30%. Ada balance 70% lagi. Tu baru masalah dengan kerja ke kes je. Masalah lain lagi. So tapi yang tu actually otak orang lelaki. Otak orang perempuan aku tak pasti, sebab dia ada banyak connection. And dia akan jadi mai yang ni lagi tak settle, lagi yang ni mai masalah. Tapi sebab kita bincang, sebab kita dua orang, kita ni lelaki. So kita punya style adalah penyelesaian dia untuk mengelakkan kita stres, depress adalah macam tu. And tapi dia bila main dengan COVID ni, dia too deep. And kita tak biasa berhadapan. Kita tak biasa berhadapan lagi, yang mana certain business collapse. And you punya saving makin lama makin kurang. Lepas tu anak-anak pun duduk rumah pun, tak silap aku ada juga stressfulnya. Ada betul. Ada anak-anak emosi anak-anak terganggu sebab tak jumpa kawan-kawan. Kau bayangkan? Tak jumpa kawan, lepas tu tak boleh keluar. Lepas tu selalunya katakanlah 7 hari, 5 hari dia pun ada kat sekolah. And maybe lepas pukul 2 ke malam ke baru kita jumpa lah as a family. And yang ni everyday. So mak pak dia kena plan pula nak bagi anak punya program tu apa dia. Pagi dah kena buat apa, malam siap, tengah hari nak buat apa, malam petang nak buat apa. And kalau tu PDPR baru nak start tak aku, baru nak mula balik. Sekarang masih cuti tak salah. Minggu depan. Tapi PDPR pun ada yang kata kadang-kadang tak masuk pun kelas, ada yang ni betul. tutup kamera. So sampai dengan anak-anak pun ada problem. Jadi stressful loh. Kalau kata orang yang memang tak ada saving apa ke. Ibu bapa pun kena pandai mengatur untuk elakkan anak-anak depression ataupun stres duduk rumah. Kadang-kadang bukan dia stres lah, kadang-kadang dia macam bosan, and then benda tu dia boleh menyebabkan emosi anak-anak ni terganggu lah. Sebabkan oleh duduk rumah. So kena buat lah aktiviti-aktiviti yang okey, yang macam normal aktiviti lah. Let's say macam bersukan dekat depan rumah ke, riadah ke depan rumah, at least boleh mengurangkan macam stres duduk rumah, bosan duduk rumah. Itulah. Ini macam apa tadi pasal duduk rumah tu kan. Bayangkan kalau macam kita duduk rumah 24 jam, tak ke rasa macam sentiasa duduk rumah. So benda tu dia mengganggu. Macam kita rasa macam dah tak ada benda nak buat. Biasa kita kalau hari biasa kita pergi keluar, and then pergi kerja. Macam anak-anak pergi jumpa kawan, ada buat aktiviti sosial. Ni bila dah PKP ataupun COVID ni, semua benda tu dah terhenti. Benda-benda macam tu yang menyebabkan depression. COVID ni aku kalau depressed time COVID ni kadang-kadang tak tahu nak buat macam mana. Tapi actually kalau untuk orang berniaga lah, untuk orang yang berniaga, satu hang tak boleh nak push business hang. Maybe hang tak boleh keluar, hang tak boleh buka ke apa semua. Kalau boleh buka alhamdulillah, walaupun dia macam kedai makan dia ada limit. So macam orang tak boleh dine in lah, hanya boleh order walk in ataupun take away ataupun buy food panda sajalah. Tapi untuk orang yang business, kalau nak overcome, yang aku tahu lah, yang aku apply adalah time ni adalah untuk the best time kalau hang nak plan. After COVID, terus execute. And maybe hang kena sit down, hang kena plan, buat kerja macam biasa kan. Sebelum ni hang ada office hour hang,
And cuma bila hang dah duduk kat rumah, hang just set je lah. Maybe office hour tu tak sampai macam cukup time macam office hour hang keluar. And maybe hanya spend 5 jam tapi tak boleh nak buat apa. And tak boleh. Maybe kalau aku court pun tak jalan. And mahkamah tak jalan, just online je banyak. Online pun sat-sat je. And dia bukannya ambil masa. Kalau dulu hang kena pergi travel, hang kena drive pergi court, so patah balik pun dah time consume lah. So lari dia cepat. Katakanlah 2 jam tak sampai 3 jam, kes dah settle lah. Kalau sekat kes management saja, kadang-kadang buat online tu type je, dia macam chatting je, dia bukannya ada face to face pun. So banyak lagi time yang kosong tu adalah guna untuk kita just nak plan, nak merangka lepas kata habis PKP lockdown ni kan, bisnes aku nak buat apa kan, klien mana kita nak cari, how marketing nak buat. Dan kalau kedai makan aku tak tahu lah, maybe time ni adalah untuk reconstruct balik admin ke, then reconstruct balik menu ke, pricing ke lepas PKP, ada promotion ke. Contoh macam aku kenal GM Menara Alostar kan, Cik Zamri. So lepas habis masa lockdown first tu, mereka buat promotion untuk geng-geng yang frontliner. So untuk main makan, frontliner dapat diskaun, nurse ke, doktor ke, and geng-geng rider. And so dia ada plan dah, lepas terus launch mereka punya plan. And time ni bagi aku adalah elok. Kalau nak check bank account ke apa semua, masa ni je lah. So kadang-kadang sampai sampai tak berjalan langsung, then problem. Tapi kalau ada plan untuk bisnes lepas ni apa dia, aku still sampai sekarang aku duk contact dengan klien. And kalau ada case, ada part yang aku kena update, aku update. Kadang-kadang tak update pun, and just say hello ke apa semua, just make sure kita punya ni duk berjalan lagi. And bukannya ni nak masuk sebulan. Hari tu 14 hari 2 minggu ni nak masuk sebulan, takkan sebulan duduk senyap kan. So tak mau macam tu. Kadang-kadang hantar kat klien certain update ke. Contohnya tadi aku dah update depa duk buat live je lah. Kan live kita bagi tahu, kata kami ada juga duk buat live kan untuk ni kan, sambil-sambil kita aktiviti lah. Aktiviti, which is bagi aku memenatkan jugalah kan, sebab siang aku adalah schedule aku and tapi bila main malam ni live lagi. And tapi actually kalau macam lain ni dah nak habis dah, hari ni dah malam ke-11. So minggu depan macam kosong pula rasa diary aku ni kan. Kosong pula. Tak buat apa-apa pun depress juga. Ya, kalau tak buat apa-apa jadi problem juga. So, jadi masa tu terlalu banyak zero. Maybe hang boleh isi masa hang untuk baca buku. Memanglah boleh, tak ada masalah. And time-time ni lah hang nak put back hang punya kerohanian, hang nak kena baca buku ke, hang nak kena mengaji ke. Which is sebelum ni hang tak ada time. Aku pernah baca kat Facebook pun kata, sebelum ni hang duk kerja sangat, hang duk bulu kerja sangat, tak ada time dengan family. Time ni Tuhan bagi kat hangpa full time dengan family. Masing-masing kena utilize. And cuma aku daripada side orang berniaga pasal fikir lah macam mana lepas PKP ni nak buat. Rugi pula kalau time ni tak plan apa-apa. Ada juga klien yang aku contact, maybe ada certain project yang dia pending. Tapi aku dah bincang dengan klien, lepas PKP ni apa nak buat A, lepas PKP ni apa nak buat B, lepas tu C. Then nampak dah timeline tu. Kami pun semua nak tunggu lockdown lifted je lah. Kalau tak habis still kena pending juga, tunggu juga. Tak boleh nak jalan. Macam ada satu case pending satu sebab JPN tak buka. So problem lah, aku nak ada benda dokumen aku nak dapatkan daripada JPN. So tak boleh nak buat, tapi takkan nak biar kita senyap kan, just update je lah apa-apa kan. Kami dah contact dengan JPN kita nanti bila buka baru boleh dapat. So dia ada communication kan time tu. So kalau orang yang boleh work from home, which is dia punya company dia buka tapi dia certain orang saja, berapa persen dia boleh pergi office, berapa persen kena kerja kat rumah, then yang tu shock sikit lah, masa dia terisi juga kan. Adalah satu aktiviti. Ada aktiviti kan. Tapi kalau tak ada aktiviti kan, close down semua, then problem. Macam kami pun tak boleh buka kan, tak boleh buka. So nak buat apa kan, time ni je lah untuk hang plan. Cuma kalau
itu daripada segi perniagaan kan. Kalau nak mengelakkan depres, kalau kata lain-lain pada aku hang kena kena communicate lah, kena communicate dengan orang, kena bagi tahu Betul. kan. Kalau macam aku Kena kan Mil, kalau let's say aku nak elakkan depression ataupun berfikir terlalu panjang, aku dah bagi tahu let's say macam COVID ni let's say akan settle selama let's say macam setahun lebih lagi. So aku dah prepare dah macam contoh ni dah ni prepare aku dah punya musakan. bukan maksudnya kita dari segi emosi kita tahu okey, tak adalah kita berharap okey macam 2 bulan lagi akan settle, 3 bulan lagi akan settle. So maksudnya aku dah macam prepare contohnya setahun lagi baru settle, slow down sikit and then baru macam macam ada aktiviti yang boleh buka ataupun aktiviti sosial yang macam kita biasa sebelum ni. So aku rasa macam benda tu bila fikir balik setahun lagi, so aku boleh bertahan lagi. Macam tu. Aku boleh bertahan lagi. Itu yang aku punya macam cara lah. Dia kadang-kadang macam aku kata, kita kena mohon bantuan daripada manusia. Kalau Allah memang dia akan hantar kok mana pun, selalunya dalam bentuk manusia lah yang akan bantu kita kan. Just kita kena sampaikan lah. Katakanlah hang bagi tahu kat aku ada problem, then aku kata alamak kawan ni duduk jauh lah, so aku kena maybe lah bubuh kat Facebook ke whatever ke, ataupun bagi orang bagi tahu kat wakil rakyat dekat Ipoh ke apa kan, ni ada kawan saya ni ada problem ni, dia benda macam tu lah. Kalau hang tak bagi tahu, wakil rakyat pun tak tahu, siapa pun tak tahu. So jadi problem. So maybe untuk time depress ni kena jaga fizikal dan kesihatan mental. Tapi fizikal tu memang lah, masa first dulu aduh teruk betul. Makan ni heaven gila. And kalau aku balik rumah orang tua aku tak pernah ada sarapan. Sarapan ada lah kalau aku balik. Tapi kali ni sarapan komplit. Lagi pukul 11 ada teh ke whatever ke. Lagi lunch pula. Lagi petang ada lagi. Lagi dinner. Lagi supper lagi. Aku tak tahan. Aku tak boleh duduk je ni. And sebab terlalu banyak masa. problem dengan mak-mak time ni dia kata problem dengan mak-mak dia kata dah semua pakai duduk rumah, aku masak lah kot. Itu aktiviti je kan. So dia pun mengisikan masa lapang. Lepas tu kalau depress ni kadang-kadang kita kena tengok, kita ni ada untungnya compare dengan ada certain orang, ada certain group Betul. yang depa lagi masalah, depa lagi kritikal, lagi teruk daripada kita. And anak ramai, and then sumber ekonomi tu sangkut. And kita kena, then bila datang ada syukur tu baru kita start bersangka baik dengan Allah, kata Allah akan bagi jalan keluar untuk kita. Hari ni pakai songkok cerita pasal yang lagi teruk tu kan, aku tak boleh bayangkan macam kalau yang ada kes-kes kematian tu, itu lagi teruk depression tu kalau jadi berlaku tu. Sebab apa? Sebab yelah macam ada yang kes-kes kematian COVID kan. Itu lagi kira macam lagi depression lagi tinggi lah maksudnya. Sebab dia tak boleh pergi contohnya macam melawat, and then tak boleh pergi waktu perkebumian tu. Lagi orang-orang yang macam ni lagi depression, lagi macam sedih lah. Kita ni still okay lagi, duduk di rumah, boleh makan lagi, and then boleh berfikir, and then boleh tengok TV. So kita kena banyak bersyukur jugalah. Ada aktiviti kita nak buat. And ada punya maybe boleh subscribe Netflix ke whatever ke, boleh lah isi malam. Orang yang tak boleh. Sebab tu ada gambar yang dalam Facebook yang yang kata ni apa yang tak semua orang bila lockdown tu keadaan dia sama. Betul. Ada yang duk korek tabung, ada yang selfie tak lah aku. So tapi kita punya orang Malaysia ni dia alhamdulillah dia bagi, bila ada orang yang dia tahu ada susah, dia banyak yang keluar membantu. Cuma kena communicate, kena bagi tahu. Kalau depress tak bagi tahu, problem. Simpan sendiri ya kiranya. Simpan sendiri. So kalau kata ekonomi daripada segi peniaga tu aku boleh lah cerita, tapi kalau dari segi orang yang makan gaji ni
aku tak sure nak tebak macam mana, sebab aku ada juga klien yang dia kena cuti tanpa gaji, dan dia ada isu legal lah, legal lah daripada company lah. And so dia pun bagi tahu stres, and sebab yalah dah tak ada cuti tanpa gaji, satu hal pula kan. Then nak berhenti kerja, nak pergi cari kerja lain pun tak boleh. And satu PKP lah. Lepas tu dia still bila cuti tanpa gaji, secara sahnya kontrak tu still kerja dengan dia. And cuma ada lah isu yang aku advise kan. So dia nak kata pergi minta kerja lain, tapi duk ada still lagi dengan kawan ni. So still ada kontrak. So problem lah. And dia kata so aku start lah buat file lah, tapi tiba-tiba dah PKP balik kan. Cuma alhamdulillah lah ada tadi ada call whatever, maybe nak kena buat Zoom meeting kan, nanti kemudian baru aku tahu macam mana nak solve problem dia. And so orang yang makan gaji yang tu pula problem dia. Cuti tanpa gaji ke, ataupun setengah bulan saja ke. And isu dia kalau tak ada saving kan, tapi mostly memang aku tahu orang Malaysia pun banyak tak saving kan. Macam aku pun kalau ada pun taklah banyak mana. Cuma nak kena survive tu kena pandai cari jugalah, menyelit sikit. Tapi yang ada yang macam tu yang tak cukup, aku pun tak boleh bayar memang lagi teruk lah kiranya situasi dia. Dia dengan kalau dia ada family ke, ada anak bini lagi. Lagi penin dia. Cuma depression dia lagi tinggi depression dia memang tinggi, tapi jangan simpan. Dia tak boleh simpan. Dia kena pergi bagi tahu. Tapi kalau macam depression ni, depression ni ramai orang macam orang tak berani nak suarakan yang dia tu depression, sebab dia ada rasa macam down, dan dia rasa macam terpinggir daripada orang lain. Sebab tu mungkin ada yang jadi kes-kes macam tu lah, yang dia tak bagi tahu, and then tak cukup dia tanggung, tak cukup nak bagi sebab tu salah satu ya, pada aku jangan rasa untuk segan untuk minta bantuan pada orang. Contohlah kan, kalau hang minta pada Allah akan hantar bantuan tu kadang-kadang daripada sumbernya daripada orang kan. So at least hang kena bagi tahu dulu, bagi tahu pada orang tu. Maybe kalau orang tak boleh tolong, maybe ada orang lain dia boleh bagi tahu. Sebab Malaysia banyak NGO kan. Contohnya macam Ipoh, PKPD. Orang kalau tahu Durih Ali ada buat infak untuk bagi kawasan PKPD kan, dia pakai roja tu kan. Dia pakai bagi tahu pada bagi tahu tu dia hang kena ejah lah macam mana nak pergi hantar barang kan. Betul. Adalah prosedur dia. Apa tu? Ada prosedur apa? Macam kita nak mohon depress tu. Nak kena mohon lah. Let's say macam kalau ada sekatan jalan raya, okay, macam mana kita nak handle, ada surat apa semua, so baru kita boleh hantar. So sekarang ni kan SOP dah ada ketat sikit kan. So benda-benda macam tu boleh handle actually. So tak, yang tu okay lagi lah. Kita still macam terbuka siapa-siapa je yang tapi macam Amir cakap tadi, beritahu lah. Tak kena beritahu dulu. Kalau tak beritahu, kita pun tak tahu. Ambai announce lah. Ada buat pengumuman ke ya. Sebab hari tu ada satu tempat dekat PKPD ni aku dengar macam-macam isu kan. PKPD kan dia macam Temco kan, dia tak boleh betul. Then dia isu nak dapatkan bantuan pun jadi isu. Banyak. Dia ada banyak layer orang, banyak kepala orang panggil, banyak kepala. Kepala kata ni lain, arahan daripada kepala ni lain, ni kepala ni lain. Lain kali lapak tu grup ni. Tak bagi kroni. Kan bantuan tu pergi kat kroni dulu apa semua. Yang tu yang menyusahkan orang kan. Tapi cuma betul kalau benda-benda bantuan tu tak dapat pada satu family, then that family dah memang depressed. Lepas tu hang nak kena awak yang tu dapat lebih, yang ni kami tak dapat lagi. Lama-lama aku boleh gone tu. Tapi betul kan, kalau terlampau banyak layer, dia akan menjejaskan dari segi masa lah. Biasanya macam kalau layer dia ada 10, dah kita makan masa 2 hari. Tapi kalau better kurangkan layer tu, at least kita boleh sampaikan dengan cepat. Bila terlampau banyak tu yang melambatkan tu.
Selalu apa berapa kerak hangpa duk keluar pi bagi bantuan tu? Sekarang ni PKP kita target untuk bagi macam sekali seminggu lah kurangkan aktiviti. Kalau dulu kerap juga dalam 3 kali seminggu, 2 kali Macam seminggu kita hantar. macam Sungai Petani ni aku ada satu grup tu, apa nama tak ingat, ada cikgu aku buat. Cikgu tu memang dia ada update, and ada grup yang kena dapatkan bantuan, ada individu kena ada bantuan. So bila dia share kat WhatsApp tu, maybe dia tak boleh nak pi kan, tapi dalam tu member WhatsApp tu ada yang dekat, depa akan pi dulu. Depa akan pi dulu, and semua macam kembali pada apa kita discuss, dia kena bagi tahu kan. Betul lah. Tapi kalau macam yang macam sekarang ni PKP, kita pun ambil langkah berjaga-jaga jugalah sebabkan oleh kes pun makin banyak kan. So ada certain cara kita terpaksa ubah cara. Macam kalau dulu kita pergi tempat tu. Tapi sekarang kalau tempat tu 10 km jauh, so kita terpaksa post sahaja barangan tersebut sebab kita ada macam skill untuk post barangan. So kita boleh gunakan cara tu. At least kena macam aktiviti tu tak boleh berhenti. Tak dengan apa cara sekalipun. Tapi still kena jaga-jaga kes ni. Apa depress, apa tak ada hampa duk live kat berniaga kan. Kalau duduk rumah tak jumpa, dia macam bila tak jumpa dengan orang, kita dah rasa macam walaupun kita jumpa secara Zoom setiap hari, dia tak sama dengan kita jumpa in real life. Itu yang virtual booth tu buat jugalah, tapi yang tu depa handle sendiri lah. Tu buat juga. Buat macam live apa semua. Cuma macam kalau kita nak discussion ke apa, dia punya feel tu dah lain dah. Itu setujulah dari segi susah. Biasanya macam kalau kita explanation, biasa kita guna whiteboard contohnya lah. Tapi bila PKP kita tak boleh guna whiteboard. Ini nak terangkan tu makan masa. Apa yang tak boleh lah. Susah lah. Kalau macam whiteboard tu kita tulis dia orang dah faham. Ini kalau tulis lah, ni lambat. So dia punya aktiviti tu kurang sikit lah. Tak silap aku dia ada cara tak tulis kat whiteboard, tulis atas komputer kot. Macam mana aku yelah, cumanya kalau guna trackpad tu susah sikit lah nak lukis. Macam je lah dia punya. Tapi itulah harap kita punya COVID ni dia tak panjang sebab dia baru tambah lagi 2 minggu. Bila kami tim aku duk discuss dalam grup, alamak, banyak file pending lah apa kan. So dia ada yang ni lah, dia ada yang sangkut. Maybe kami punya part yang nak depress tu adalah bila file sangkut. Kadang-kadang kita nak hantar invoice tu payah. Betul. Sebab kita tak ada progress. So macam mana nak buat kan? Takkan tiba-tiba tak ada progress, nak hantar invoice. Tambah-tambah kalau hantar invoice time ni pula, time COVID, macam lah hanat. Tapi kalau unless kalau urgent case okey lah, memang kena hantar pun, jalan je kan. Tapi tiba-tiba tak sampai sebab aku punya style, aku ada lantikan, aku ada schedule of payment kan. Tapi tak sampai satu stage tu anda hantar. Dah macam pelik sangat pula. Tapi kena prepare sebab macam kita boleh tengok dari segi macam PKP sebelum ni kan, PKP pertama macam 2 minggu. Lepas tu tambah lagi 2 minggu, tambah 2 minggu contohnya. So bukan 3 bulan dah dulu. Lebih kurang 3 bulan situ lah. So 2 bulan setengah, 2 bulan almost 3 bulan. Ya. So benda tu kita macam sekarang ni situasi dia sama lah. Dia macam copy paste dekat yang sekarang ni. So tapi macam Han cakap tadi, sebab masa tu awal dulu okeylah moratorium dah ni. Aku baru baca teks aku baru baca WhatsApp daripada member aku, dia kata ni ayak mata lagi lah moratorium tak ada. dia yang ni yang aku tahu sebab yang ni dia close dengan aku. Mereka kata sewa. Han bayang kalau kereta sewa nak kena bayar sebulan. Katakanlah ada 30 biji Myvi sekali pun. Biji Myvi katakanlah 600-700. And tak ada moratorium. Then kereta tak boleh jalan, dah PKP. And siapa nak sewa kat dekat so, siapa nak pergi sewa?
Oh, memang Kena, benda-benda gitu lah. saya kena reply. Takkan reply gelak kan. Dia pun hantar gambar si Mili gelak harap tu. Bila baca. So itu daripada grup itu sewa. Grup itu sewa memang banyak yang 3-4 orang memang grup itu sewa, ada yang memang constantly update dekat Facebook. Apa ni moratorium tak ada lah, apa nak lockdown. Lepas tu yalah. Dia problem dengan orang yang tak kira lah orang berniaga ke orang makan gaji ke. And dia problem dia bila COVID ni tak settle, gaji cuti setengah apa cuti pula tu, cuti tanpa gaji. Orang bisnes sakut kat situ. And so dulu masa dulu lah orang bising government senang, orang kerja government. Tapi pada aku lah, aku selalu nak buat apa, nak fikir pasal orang gaji orang lain. Nak kena fikir orang yang kerja government ada duit walaupun dah PKP. Aku kata lantak depa lah, depa punya rezeki. Handuk kalut rezeki orang. Kita ni nak kena fikir macam mana kita nak buat. Kita ni makan apa ni? Kita kena fikir. Duk fikir benda yang Han tak boleh nak solve pun problem tu. Han nak terminate dia kerja government ni kan. Ataupun Han nak pipau duit dia ke. So tak boleh nak buat apa. Apa nak fikir kan? Kita ni nak makan apa ni, macam tu lah. Kita kena fikir kita ni kan. Mengeluarkan tenaga untuk fikir benda yang sia-sia, meletihkan. Sebab tu macam tadi aku cakap, berapa nak fikir benda yang tak sampai lagi. Lepas tu fikir benda yang tak bagi benefit pada kadang-kadang malas aku kan nak fikir macam tu. Susah. Susah tengok. Orang macam mana orang apa dia yang kata? Tak, macam sekarang ni pun banyak yang terkesan lah sebab PKP. So banyak yang ada masalah depression apa semua. Sebab tak ada, sebab itulah macam bagi aku yang kali ketiga ni antara yang teruk jugalah sebab tak ada simpanan tu. Lepas tu kes pun duk 6,000 7,000 itu macam bila dia ambil masa lambat. Aku takut dia ambil masa lambat lah. Dia akan prolong lama 2 minggu tambah 2 minggu. Dulu first pun dah almost 3 bulan. So yang ni tak sure lagi kan. Maybe jadi double 6 bulan kau. Letih. Tapi ada aku dengar jugalah macam dia target dia macam PKP sampai macam sampai Raya Haji. Raya Haji berapa bulan weh? Ada lah macam tu. Cuma tak sahih lagi lah. Dah sebut Raya Haji tu bila? Raya Haji. So ada orang maksudnya sampai bulan tu lah kita PKP ataupun PKPB ke. Saya dah tengok Raya Haji tu bulan depan bulan Julai. Bulan Julai. Dekat lah. 20. Oh, aku baru okey 20 betul. Mana 28. Bang ni tahun bila ni? 21. Betul ya? 21 ni 20 Julai. 20 Julai. So standby lah macam tu. Kita bukan maksud aku benda tu tak apa macam okey betul ini sampai ni, bukan. Maksudnya kita bila kita dengar tu kita standby je lah. Prepare emosi, mental kita punya. Yang Pak Raya ni pun satu benda yang geram juga lah, banyak orang balik. Tu tak tahu lah. Yang ni cluster problem ni. Itu macam masyarakat lah yang tak bertanggungjawab tu lah jadi. Dan dia aku tak tahu sebab satu kalau pasal depressed sebab ekonomi, bukan nak kata boleh, tapi kita jadi kadang-kadang dia dah terlalu kesempitan, maybe dia keluar langgar SOP ke, aku tak boleh nak komen. Tapi kalau pasal raya ni pun satu hal jugalah. Satu sebab masa bila mufti buat keluar, depa maki mufti kan. So satu problem juga. Lepas tu bila balik, dia bawa balik COVID tu bawa pergi pada orang tua yang risiko kan. So kesian pula. Tapi yalah lagi bila kata macam tu, macam aku yalah orang tua dekat kan, boleh balik raya anytime. So macam hang yang jauh maybe depressed juga, tak balik 2 tahun tak. Betul, sedih jugalah.
Tapi takut ya lagi bawa balik virus. Itu pun salah satu kerisauan juga sebenarnya. Risau bila balik nanti, aduh, dah kena menyusahkan orang lain pula. Itu yang jadi Yes. sekarang ni. Tak tahulah kalau ada yang rasa sebab dia punya keperluan dia nak kena balik tu melebihi daripada kerisauan tu. Yang tu aku tak puas dia komen. Tapi yalah kalau tapi kluster raya pun, boleh tahan juga, meriah. ni meriah lah bang. Anak balik daripada Johor lah aku dengar kata. Letih meriah tu. juga. Aduh, Kesian dekat orang, nak kata depression, kesian lagi dekat frontline lah. Setahun berlawan bertumpus lumus nak settlekan COVID ni, tapi tak settle lagi. Lepas tu balik bagi bawa penyakit pada orang tua satu, lepas tu orang tua katakanlah ajal lah sampai lagi stres pada Betul. ni anak-anak kan. Anak-anak maybe boleh survive, maybe boleh recover balik kan. Tapi lah ni rekod kematian aku tengok ada je yang muda-muda. Yang paling muda aku tengok baru 13 tahun. 13 tu aku tak baca. Itu pun aku nak cari tadi. Ada grup MKN tu tapi kadang-kadang tak scroll pun kan. Tengok pukul 2 aku duduk tunggu biar berapa. Tapi kadang-kadang bila aku scroll aku tengok dia ada keluar list tu. Tengok umur berapa. So ada yang merisaukan yang muda 26 ke 30. 20-an ke 30. 20-an ada. Lepas tu tengok apa penyakit tak ada. Lepas tu ada yang ada penyakit yang muda tapi tengok obesity tak risau. Mati aku risau lah. Aku duk bagi tahu ini kita ni berisiko. Kalau berisiko ni takut beg jangan keluar. Betul. Itu yang sebab kadang-kadang kita depress pasal tu lah bila kita fikir-fikir benda tu kan. Terus macam kita nak settle. Kita macam ada risiko apa semua. Tu yang buat kita rasa lemak bila lah. Rasa macam stres. Itulah dia punya sekarang lah. Dia macam bila tengok ada kematian ya lah, of course kita sedih. Tapi kalau tengok pasal umur kita pun lagi sedih. Baru ni aku ada dapat satu WhatsApp audio. Dia record kot, wife ni call hospital untuk cakap dengan husband dia, untuk update kan, tak boleh pergi merawat kan. So call doktor tu bagi tahulah dia dah pakai mesin tu dah kira paling kuat sekali lah, maksudnya paru-paru dia dah paling teruk sekali, kena pump lah apa semua. So memang teriak lah, aku dengar aku kata sedih betul. Lepas tu doktor bagi pula buka loudspeaker kan untuk cakap dengan husband dia, tapi aku tak tahu husband dia tak reply ke ataupun memang tak sedap, aku tak tahulah. So video tu, recording tu start dah. Lepas tu aku dapat inform lah husband dia tak ada lah kan. Mari member aku bagi tahu kata husband tu tak. So dalam keadaan macam ni, stres dengar betul kematian. Bila kita dengar tu pun kita rasa macam dahsyat, stres lah kita. Tak berani nak keluar atau tak berani keluar yang nak fikir kan. Itulah kita rasa seram lah. Tapi tak kira dia ada yang kata konspirasi. Itu mindset dia dah lain. Aku rasa konspirasi tu kena discuss satu topik lain, hari lain set dah habis lagi. Konspirasi anti-vax. Nanti ada kawan aku anti-vaksin. Kawan dia masuk ni hentam dalam. Ada anti-vaksin. Betul aku tanya, okey, aku panggil hang main buat tau. Tak mau nak tangkap tahu pula. Tak apa, dia punya pahaman di situ tak apalah. Aku kata tak apalah, tak mau ambil punya pasal, jangan duk main jumpa aku. Jangan menyusahkan lah kiranya nanti. Cuma yalah, tunggu turn pula mak ni. Aduh, stres betul aku. Aku pun dah tengah tunggu sekarang ni. Tak tahu setiap kali aku tengok Facebook kawan-kawan aku yang muda ke ataupun umur sebaya, dia update kan, dia pun kan ambil gambar untuk divaksin. Aku tengok macam tu, aku tak ada problem ke, tak update ke, memang tak dapat notification ke, still do assessment. Tu mungkin lambat sikit. Mungkin sebab dia target settle sampai Disember ni. So mungkin bulan macam raya haji tu ada kot. Dia pun tengah tunggu bekalan vaksin tu.
Sebab pusat-pusat pun aku tengok macam pusat-pusat dah banyak dah. Pusat-pusat Dah vaksin. dengar kata dah ni dah. Dah start ni apa? Orang kata dia tambah-tambah kan. Betul betul. Ada Baru yang ni besar juga. baru ni ada yang tambah bagi bah lagu Ah ni itu apa lah. aku macam tertarik tau. Macam Ah, dahsyat dia. Masa berjalan-jalan. Ini grup Mayang Sari, bah tu Mayang Sari punya. So aku Ada kata office kan dalam bas tu. tu lah yang macam tu bagus. Cepat sikit lah abang tu. Tu aku tengok dahsyat. Hantar bah satu main tang ni. Dia bergerak ya. Ada. Jadi tak And, dia punya kawan dia macam tak adalah kos untuk nak buka satu-satu tempat vaksin tu. Kira bagus lah update bagus. bila Inisiatif aku tu. tak tahu, maybe update MySejahtera esok dia panggil. Aku pun dah adik kak. Hari ni kes 6849. Oh dia Turun naik lah. 6845. Dia macam Kes hopefully inform. vaksin ni dia dapat menurunkan kes jugalah. Tapi nak kena cepat-cepat juga ah. Tu je lah dia punya Memang nak kena kena cepat cepat. lah. Mm-mm. Tak boleh tunggu lama. Cik. Tapi ada Sebab aku dengar. baru ni aku ada sembang dengan klien daripada Doha klien kata kami dah 90% dah cucuk. Yalah maybe dia punya Rakyat sikit. rakyat sikit kan, tapi so dia maybe ada 10% tu yang anti-vax. Aku tak tahulah macam mana kerajaan sana buat kan. So dia kata 90% maybe by Julai buka dah. So aku kata happy Cepat dah lah, buka cepat. dah. And kita ni still berperang kan sebab takut kes tu sebab banyak. ada juga member yang dekat Cambodia kan yang hari tu dia dah vaksin lah walaupun dia warga Malaysia. Oh dapat Mungkin dah. sebab mungkin sebab rakyat dia sikit Kat mana Cambodia? Cambodia. Boleh orang Malaysia. Cambodia kan? Cambodia. Cambodia. Yalah, Dia dapat. dia tengok pada efisiensi Medi- kan. Itulah itu dia berbalik kepada pangkal dia tu. Ya, so, ada juga itu aku baca ada doktor kat Twitter dengan Instagram kata kita punya lembab sangat ni kan. So dia macam-macam juga aku dengar pasal kes-kes macam ni sebab dia macam vaksin tu lambat sampai lah sebab dia nak beli harga apa tak tu. Aku kadang-kadang follow apa yang Tan Sri Dr. Nur Hisham apa yang dia Itu sebut macam dia kata hari tu masa hari tu nak lockdown tak lockdown dia kata you self lockdown ni. And so maksudnya dia memang push untuk lockdown. Cuma yalah decision tu pada siapa kan. So kalau dia kata suruh lockdown dan dia pun pakai double mask and terpaksa ikut dia yang sebenarnya. Ikut doktor lah, takkan nak ikut ahli politik. Tahu ada problem pun tak ikut doktor lah. Kita yang betul tahu lah. Ikut doktor selamat. Tak bila main buat topik depression ni dia orang yang berhadapan tu kadang nak kontrol macam mana, yang tu yang kita harap mereka boleh kadang-kadang orang yang dah kena depression dia boleh cerita jugalah macam mana dia handle orang yang dah ni. Tak semestinya macam doktor ke yang boleh bagi nasihat. Tapi still kena refer doktor. Cumanya orang yang kena ni dia boleh bagi advice lah apa yang boleh buat. Macam tu. Next topic lah. boleh insyaAllah. Itu yang selepas 14 hari tambahan tu. 14 hari lagi. Kalau sambung lah. Takat ni kami punya plan tak sambung dah 14 hari. Sebab di luar orang kata apa, di luar perancangan. Yang kita plan ni pun actually dulu dah plan dah awal bulan 1, tapi tiba-tiba kita bukan tahu lockdown tu nak jadi juga awal pada bulan 6. So bila kita dapat tahu kata lockdown baru kalut nak prepare apa semua baru kalut kan. Cuma kita memang dah plan kalau ada lockdown lagi kita kena buat something. So kita buat lah. Tapi kita tak plan dah sampai nak buat sampai 3 bulan 3 bulan live tiap-tiap malam. Tapi kita plan lepas ni maybe dua kali seminggu, which is ada time untuk kami dapatkan panel kan. Selama ni yang sebelah hari ni mostly muka kami je. Sama je muka. Muka dia sama aja. So kadang-kadang yalah cemuih lah kan. Lepas tu kami pula
konsep dia adalah sembang. Sembang ni kami menyembang. Kalau you all tengok ada input, alhamdulillah kan. So kalau kata tak ada input nak buat macam mana, kelemahan tu datang dari kami. So bila dah start buat seminggu 2 kali ataupun seminggu sekali, so kami sempat nak Boleh bagi cari panel dan panel. cuma kami akan tukar rebranding nama je lah. Nama tu kami akan Program tukar lain lah pula kan. pakai nama lain, tapi more to like nak kata too formal tak juga. Kita buat less formal juga, tapi nama tu kita branding lain. Sebab yalah kita tak mau nampak macam wacana ke bual bicara Kita ke. mau So, santai benda santai. benda tu dia tak open nak ni dia jadi macam formal sangat. So kita Terlalu berat. guna nama lain tapi kita buat less formal. Santai macam Han cakap. So ada kita punya plan, adalah beberapa orang kata apa, panel potensi yang boleh join, and which is bila dah contact itu okay on lagi pun lagi sebab kita pun buat online je. So dah tak banyak benda nak kena fikir logistik atau whatever. So Senang sikit. Ustaz Zofran pun boleh kan, which is hampa kena kenal kan lah. Lepas tu ada lagi kan. So topik untuk kami buat tak semestinya topik law lah, walaupun bual bicara, contohlah nama bual bicara tu oleh mak community, tapi bukannya semua Topik ini tak adalah semua ni. semua legal Pasal undang-undang tak. Kita topik open kan. So kalau kata ada isu-isu semasa dan kami sempat untuk dapatkan panel yang relevan untuk jawab isu tu, then kita bawa lah ke tengah kan, kita bawa ke live kan. Kalau kata ni cuma kena cari hari. Setakat ni ada jemputan lah yang daripada ada satu universiti jemputan untuk buat sekali. So dia melibatkan program dengan universiti. So kalau setiap minggu ada, then KPI universiti pun naik, KPI kita punya company, alhamdulillah lah, at least kita ada event and aktiviti dengan ada luar. aktiviti. So tengok lah pada ni lepas ni 2 minggu sekali InsyaAllah. dia tak letih sangat, dan kita pun boleh prepare banyak benda lagi. Betul, banyak boleh study lagi. Kalau tak lah ni letih kan. Tapi happy buat benda ni. Viewers zero satu sebab kita pun dah lama tak jumpa kan. Betul lah. So takkan aku tiba-tiba nak live call dengan member aku. Kadang-kadang je lah bila nak bincang apa. Tapi jarangnya, kita selalunya phone call je kan. Macam ni memang kena buat, ada tunjuk muka. So kita tunjuk muka. So dia ada lah connection dengan aku, dengan Hang dah lama tak jumpa, dengan Cik Lai lama tak jumpa kan. Tengok muka happy lah sikit kan. Lepas tu kalau tak duduk ni je sorang-sorang kan. Untung juga ada online lah ni kan. Lepas tu kita dapatkan panel-panel tu, which is kalau kata di luar topik pun tak ada masalah bagi aku kan. Topik yang kecil-kecil kan, tak ada masalah kita bawa kan. Isu-isu semasa ke pun boleh. Isu politik kan. Itu berat. Berat iaitu kena ada panel. Contohnya 13 bulan ni Dr. Taufik daripada UM. And so alhamdulillah dia sudi untuk hadir kan. Dia UKM sekali dengan aku. And so senang lah, kita contact je, tanya boleh tak kita buat satu talk show kan sekali, tapi less formal lah kan. Sebab dia duduk banyak dekat Bernama, kat Astro TV 1. So aku jadi macam segan sikit lah kan, nak tanya orang hebat selalu duduk dalam TV kan. Hari ni pun keluar paper lagi. So dia kata okey dah, tak ada masalah. So aku alhamdulillah kan. At least ada panel luar yang boleh explain tajuk apa politik orang Melayu macam mana sekarang. So aku duk tengok tadi ada orang komen. Ada orang komen kat post, ada dekat Facebook Mark tu. Ada orang komen macam mana sekarang, dia reply, dia komen, dia kata macam ke laut macam ke laut terbaik. Sorry tak mau politik kami. Sorry kami tak mau politik, kami mau Aisina 2.0. Tu dia. Revolusi PRU 15 kan. So ada panel yang selalu bercakap pasal politik ni, okey lah. So dia memang fokus pada bahagian tu. So okey, alhamdulillah ada panel. Kalau tak kita 3 ada pusing. Ni grup ni mana? Grup apa?
Ni apa nama? Apa ni grup DLM yang lain tak mau join? Macam lah, sebab ni apa, wanita kan susah sikit kalau malam ni. Jadi kalau ada certain topik pasal wanita, kita boleh jemput. Apa plan nak buat topik wanita? Saya macam wanita berniaga ke zaman sekarang. Boleh lah gitu. Peranan wanita dalam perniagaan. Contoh. Okey juga. Okey juga. Itu contoh lah. Nanti kalau kita plan tajuk, jadi kita invite speaker-speaker wanita pula. InsyaAllah. Tak asyik-asyik muka aku dengan hang. Okay Mira, dah 10.10 dah. So kita boleh end live sekarang. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa esok dengan topiknya pasal politik orang Melayu. Macam mana sekarang ni? Besok bukan dia. Besok lah? Oh lusa lah? Dia tu 13. Okay. Yang ni esok apa dia? Sat, kita tengok balik. Boomer. Ni beza millennial versus baby boomer. Baby boomer. Baby boomer tu grup Cik Lan. Sini. Cuma alhamdulillah lah setakat ni topik tak bertukar. Okay. So esok kita jumpa. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa esok.